mana itu? Al-wajib. Okey. Okey, baik. Al-wajib itu adalah yang ke-65. Kalau katakan keseluruhan kita ada 99, yang mana masih lagi orang kata tidak berdasarkan pada hadis Nabi SAW, sememangnya ada yang menunjukkan ke arah apa yang kita dapat selama ini. Dan mungkin kalau dilihat kepada nanti terutamanya minggu depan secara tak langsung ni, kalau dilihat pada 163 pada buku ni, maksudnya 163 buku yang manhaj secara tak langsung kita akan nampak dekat situ adanya nama-nama yang dipetik daripada Quran dan juga dengan hadis Nabi SAW. Dan itulah juga kita tahu bahawa ada sebahagian daripada pandangan mengatakan ada sebahagian nama yang boleh di slot out kemudian di slot in dengan yang lain. Secara tak langsungnya kita pegang sahaja kepada kaedah yang paling penting. Pertamanya ialah nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT tadi itu. Pertamanya mana yang disebutkan dalam Quran ataupun begitu juga disebutkan dalam hadis-hadis kursi yang mana Allah sendiri declare diri dia, sifat dia dan sebagainya, yang itu kita ambil satu. Kemudian yang pastinya ialah apa yang disebutkan dan begitu juga apa yang disebutkan dalam Quran dan juga dalam hadis kursi tadi itu adalah yang selayaknya bagi Allah SWT, yang menunjukkan melambangkan kepada kesempurnaan Allah. Jadi maksudnya di atas kesempurnaan zat Allah SWT tadi itu kita letakkan dia. Secara tak langsungnya sama ada benda tu seperti mana yang sedia ada, seperti mana yang dipetik daripada Quran sendiri ataupun daripada hadis, ataupun ada sebahagian yang tadi itu difahami sebagai sifat Allah ataupun nama Allah. Jadi kalau pada asalnya tadi itu tidak berada dalam senarai yang seperti mana yang kita faham, maka di situ selama mana ianya melambangkan kesempurnaan Allah, masih lagi boleh di slot in. In other words, bahasa mudahnya sekarang ni ialah apa yang sedia ada tu dia tak fix, dia tidak mutlak. Sebab kesempurnaan Allah dari segi orang kata kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita katakan begitu mutlak. Dalam arti kata lain terlalu luas daripada sudut kata sifatnya. Baik, satu. Kemudian yang keduanya, mana-mana yang didiamkan, Quran tak sebut, hadis pun tak sebut, maka dari segi pendirian kita pun kita senyapkan dia. Itu adalah lebih lain. Maksudnya dari segi isyarat pun tak nampak secara jelas dan sebagainya, maka yang itu kita diamkan dia. Dan yang ketiganya, apatah lagi kalau katakanlah ianya membawa kepada satu kata sifat yang melambangkan kepada kekurangan dan ketidakkesempurnaan Allah, yang itu kita haramkanlah, kita tak boleh letak. Itu pasti. Yang pastinya ialah letak mana yang begitu sempurna dengan Allah SWT. Jadi selama mana dalam intipati ruang kepada yang mana Allah itu maha sempurna, zat Allah itu maha tinggi, maha mulia dan sebagainya, sememangnya seperti mana para ulama seolah-olah macam ada ruang-ruang untuk kata ditukar ganti daripada senarai yang sedia ada. Itu sememangnya yang kata lagi-lagi zaman mutakhir ni membicarakan sikit, tak banyak sedikit tentang persoalan nama-nama Allah SWT. Dalam arti kata lain dari segi senarai, bukan daripada sudut kata patut tak patut ke dan sebagainya, bukan tu. Tapi daripada senarai tadi tu cuba untuk menunjukkan lebih sempurna dan lebih layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kita itu nanti pada al-wajib dengan ada baki lebih kuat dalam 99 tolak 65 berapa? 34. Okey, baik. Okey. Dan 34 lagi tu. Kita dah tengok 65, jadi dengan baki yang 64. Bagi yang 34 tu, kita cuba lalu tengok dekat sini mana yang kata yang mungkin perlukan kepada penangan detail lah sikit langsung. Baik, kita dah lalu pada Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Wahhabur Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabidul Basitul Khafid, Al-Rafi'ul Mu'izz, Al-Mudhillus Sami' Al-Basir, Al-Hakamul Adl,
Al-Latiful Khabir, Al-Halimul Azim, Al-Ghafurul Syakur, Al-Aliyul Kabir, Al-Hafizul Mukir, Al-Hasibul Jalil, Al-Karimul Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi', Al-Hakimul Wadud, Al-Majid, Al-Ba'id, Al-Syahid, Al-Haqqul Wakil, Al-Qawiyul Matin, Al-Waliyul Hamid, Al-Muhsin, Al-Mubdi, Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyul Qayyum, Al-Wajid. Kita sampai di situ. Okay, seterusnya tengok, habiskan dulu, perhatikan dulu. Al-Majidul Wahid, Al-Ahadul Samad, Al-Qadirul Muqtadir, Al-Muqaddimul Muakhir, Al-Awwalul Akhir, Al-Zahirul Batin, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Barrut Tawwab, Al-Muntaqim, Al-Afu, Ar-Rauf, Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, Al-Muqsid, Al-Jami', Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mani', Ad-Dar, Al-Nafi', Al-Nur, Al-Hadi, Al-Badi', Al-Baqi, Al-Warith, Al-Rashid, Al-Sabur. Okey, baik. Okey. Mana kita nak lalu ni? Banyak 34 ni. Ada ruang-ruang yang mana-mana untuk kita tengok? Baik, cuma kalau katakan kebetulannya okey, kebetulan tadi masa on the way kejap dalam lewat tadi ni, dekat radio ada yang bercakap berkaitan dengan persoalan taubat, tentang persoalan istighfar, cukup ke tidak dengan semata-mata dengan istighfar secara tak langsung, perlu ke dengan sunat taubat secara tak langsungnya, perlu bangun malam dan sebagainya. Okey, baik. Pada dasarnya pintu taubat Allah SWT luas. Ambil secara sifat mutlaknya, sifat mutlak kepada pintu taubat akan tertutup bila matahari terbit daripada sebelah barat. Bila dia naik saja daripada sebelah barat, kata pada ketika tu barulah pintu taubat tertutup. Itu yang paling ujung lah daripada kata sudut pintu taubat tu. Atas dasar individu, selama mana roh tidak belum sampai lagi kepada kata kerongkong ataupun halqum kita, galgara, pada ketika tu belum lagi yang dinamakan pintu taubat tu tertutup. Malam yugarir, kata Nabi SAW dalam hadis al-Qamal. Jadi dalam kata lain, selagi nyawa tu belum sampai, selagi tu pintu taubat individu terbuka. Maksudnya sentiasa kata apa? Ada ruang untuk taubat. Baik. Okey. Taubat dengan Allah SWT, saya rasa semua biasa. Taubat kepada Allah, saya rasa dulu kat sini juga biasa. Kalau saya biasa kan? Tahu tak? Minggu juga. Okey, baik. Okey, syarat pertama apa dia? Syarat. Dua. Tiga, daripada buat lah, daripada ulang. Tiga, dah habis. Janji tak mau buat lagi. Janji tak ulang. Bolehlah nak kata azam sementara tahun baru. Okey, janji tak ulang lagi. Secara tak langsung ni lah. Jadi dalam arti kata lain sekarang ni ialah sesal dengan Allah SWT. Sesal dulu, kalau katakan secara keseluruhannya, sesal dulu, kemudian kata berhenti. Sebab sifat taubat itu dia ada tabah. Tabah tu maksudnya secara tak langsungnya adalah ada unsur berhenti. Pada perkataan tabah itu sendiri, pada yang menjadi dasar kepada taubat itu, dia ada unsur berhenti. Henti. Tak buat lagi lah, itu senang cerita. Salah satu unsurnya adalah berhenti. Baik, dalam arti kata lain sekarang ni, bila yang namanya taubat, selain daripada berhenti, memang ada unsur sesal. Dan begitu juga dalam banyak keadaannya lah, janji tak ulang lagi lah, secara tak langsung sebagai satu bentuk
azam, janji pada diri sendiri, kita takkan buat lagi. So dalam kata lain, kalau sekadar sesal, masih dalam menyesal-nyesal, ulang lagi, buat lagi. Jadi pada hakikatnya itu tak termasuk lagi dalam konteks taubat. Ya. Baik. Kemudian taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala apabila, dengan kata lain ini okey. Baik, tapi bila berkaitan dengan manusia, syarat 4 Imam Nawawi letak, mesti kalau katakan ada kaitan dengan manusia, kalau ada kaitan dengan manusia, syarat 4 minta maaf. Dan sama ada kita pulang, ganti, yelah tu, pulang balik tu maksudnya bayar balik lah. Macam mana bayar ganti. Ada tadi ada bunyi minta halal lagi. Dan minta halal. Tak ada usaha langsung. Aku minta halal je saja. Okay, baik. So dalam minta maaf tu pulang balik, dalam arti kata pulang tadi tu kata bayar balik ni sama ada, kalau nak perinci sikit, sama ada dalam nilai yang sama, ataupun yang kita katakan pulang balik ni barang sama lah tapi kalau katakan bayar tu kalau bayar balik lah, nilai yang sama ataupun nilai yang kita katakan setimpal. Tengoklah pada keadaan apa benda yang dipersetujui yang menjadi sebagai satu syarat kemaafan lah, secara tak langsung. Syarat kemaafan tadi tu yang diterima, yang menjadi, yang merupakan syarat kepada orang tadi tu untuk memaafkan. Kalau dia kata kau kena ganti balik sebiji macam yang kau hilangkan, kena cari balik lah. Benda yang kau katakan setara ataupun yang sama. Baik, okey, dalam las kita dan sebagainya, kalau katakan contoh dah sampai pada satu tahap orang tu mungkin dah meninggal, pindah tempat, tak dapat cari balik dan sebagainya, ikut secara prinsip pergi minta maaf kepada waris. Waris dia tu, ahli keluarga dia dan sebagainya, pergi cari balik. Kalau dia kata halal, burn dan sebagainya, settle lah, tak ada masalah apa-apa. Tapi datang balik kepada proses asal. Kalau dia kata tak juga, kami nak juga sebagai satu gantian, sebab apa yang tuan buat selama ni menyebabkan dia memang lari daripada rumah ke apa, dan memang dia sengsara dan sebagainya lah. Secara tak langsung balik kepada persoalan syarat yang dikenakan oleh ahli waris secara tak langsung. Setelah kita kena ingat segala-galanya ni, setelah orang kata usaha tadi tu dibuat dengan sungguh-sungguh secara tak langsung, apa pun yang orang kata pernah kita buat. Banyak tak baik. Sorry, salah saya. Tak betul. Baik. Jadi dah dikatakan sekarang ni, apakah jadi bila kata taubat, berhenti, sesal dan sebagainya, taubat ada unsur berhenti dan sesal secara tak langsung, maka lazimnya dalam konteks Quran tabah selalu digandingkan dengan aslah. Maksudnya buat baik. Dalam arti kata lain, kalau boleh dipermudahkan, kena cover apa yang dulu dah buat salah tu, cover balik. Maksudnya tadi tu sebenarnya dia dah berhenti, dah menyesal. Jadi sekarang yang ini kena cover balik, buat balik. Ya apa? Siapa Katalah dulu lah biasanya hukum dulu, tapi orang yang Cina kan buku ini sekarang dia tu mati untuk kedai. Mana kita nak bayar? Cik waris dia? Waris pun tak boleh. Anak-anak pun tercabut. Okey, baik. Dalam bab maliyah, dalam bab harta, sebenarnya dia boleh dikatakan bahawa hampir sepakat untuk pada sisi ulama, tak ada perbezaan di antara yang namanya Islam dengan bukan Islam. Sebab bila maliyah, dia melibatkan keduniaan secara mudah. Asasnya tu dengan harta itulah
dia hidup dengan harta itulah. Mungkin kalau kita ambil hak dia dan sebagainya, dia sengsara dan sebagainya. Sebab tu kalau katakan cerita harta dengan sesama dengan non muslim, kita curi pun tetap dosa, kita aniaya dia daripada harta dia pun, kita tipu-tipu dan sebagainya, tetap dosa. Sebab dalam mal, sebab dia memangnya orang kata ada kaitan dengan persoalan hak asasi dia sebagai seorang manusia yang Islam preserve, yang Islam jaga. Jadi secara tak langsungnya dia akan balik kepada semua prinsip asas yang sama, secara tak langsungnya, tanpa melihat kepada persoalan Islam ataupun bukan Islam. Jadi kalau katakanlah macam tadi, katakanlah macam kata masih lagi berhutang, owner dah tak ada, kalau kata boleh dicari ahli waris, jalan. Dan kita tak semudah kata bagi non-muslim tadi tu, ni kafir harbi, kita boleh tu ambil. Tak boleh, tak semudah tu juga. Sebab masalahnya kita pun tak tahu berapa banyak Ustaz. Baik, berdasarkan kepada pandangan hujung penghujung. Tapi jangan pakai dulu ni semua saya ada one advantage ni. Baik, dah hujung cerita, kalau dah tak boleh now lah. Ya, dah tak boleh sangat. Now dah tak jumpa dah benda. Syarat-syarat setelah segala ikhtiar dijalankan, dah dibuat, tak jumpa juga apa semua sekali, nak minta halal pun tak boleh. Jadi pada ketika tu infak, keluar sebahagian daripada harta ataupun nilai yang lebih kurang setara seperti mana yang kita hutang ke dan sebagainya tadi tu, keluarkan balik, infak pada ammah untuk umum. Islam tak ada masalah. Lebih baik Baitul Mal lah. Paling cantiknya Baitul Mal. Sebab konsepnya adalah balik kepada ammah umum. Jadi bila kata umum tu pandai Baitul Mal lah. Dia nak segar, dia nak buat jalan ke, nak buat toilet ke apa, itu tak masalah. Itu setelah ikhtiar ingat baik. Setelah ikhtiar sungguh-sungguh baru boleh. Tak ada jangan. Sedap-sedap aja nak halal. Masa rimbat tak fikir pula halal tak halal. Okey, baik. Jadi sebenarnya ceritanya dalam konteks maliyah, pada dasarnya dia melibatkan hak dia untuk survive. Kita tak boleh semudah kata dia tu harbi, dia tu kafir, dia tak patuh dengan Islam, dia memang banyak celah Islam, jadi kita boleh semudah pergi ambil. Tak, Islam tak macam tu. Tak cantik pun daripada satu sudut. Sebab dari segi kehidupan Islam yang kita kata harmoni dan mengharmonikan, kalau kita buat macam tu sebenarnya kita mengacau bilau daripada seluruh sistem. Kita tak boleh semudah gitulah. Itu kalau katakanlah masuk dalam konteks non-Muslim. Baik. Ya, suara dia. Katakan ada keluarga kita meninggal dan kita tahu dia berhutang pada seseorang, kita wajib lunaskan kan? Ya. Lepas tu kita pergi kat orang tu, orang pun tak kata dia tak terlupa. Kan Ustaz? Tapi kita tahu memang ada hak. So adakah sama kita kena impakkan Al-aslu baqa'u makana ala makana. Atas kaedah apabila sememangnya kita pasti ada hutang, maka pada ketika tu memang kita kena selesaikan. Dia lupa ataupun tak lupa, tapi pada hakikatnya kita tahu perjanjian tu berlaku. Kita tak payah berapa, kita tak tahu macam mana. Tanya pada dia, kalau katakanlah kita mungkin tak dapat nilai ataupun exact figure tak dapat tadi tu, setidak-tidak tanya pada dia untuk melepaskan syarat tadi tu secara tak langsung. Dia pun tak ingat yang Faham? Tanya pada dia berapa yang dirasakan sesuai untuk kita bayar balik, dalam arti kata transaksinya inilah perkaranya. Soalannya dia lupa yang semati tu hutang dia kat rumah. Tak ingat dia tahu dia semati dia. Yelah, tapi sekarang asasnya sekarang ni transaksi hutang tu memang ada kan? Kita tahu kan? Kita tahu kan? Okey, jadi dengan apa pun projek ke dan sebagainya, kita tahu tadi tu, walaupun mungkin dia lupa dan sebagainya, tapi untuk melepaskan nak selesaikan agreement tu, bahasa murah sekarang ni, walaupun tak dapat exact figure ke dan sebagainya, sebagai satu syarat melepaskan kita daripada agreement tu. Jadi seolah-olahnya sekarang ni minta tolak ansur daripada diri dia, sama ada dengan satu nilai yang dirasakan reasonable dengan transaksi yang sedia ada, ataupun mungkin kalau dia kata tak apalah pun halal, dia halalkan syaitan lah. Sebab kena ingat bila atas nama hutang, dia macam mana sekalipun, atas dasar macam tadi, atas dasar kaedah al-aslu baqa'u makana ala makana. Dalam arti kata lain sekarang ni, siapa pun yang lupa ke dan sebagainya,
Tapi kalau katakanlah tuan punya tadi tu masih lagi ingat, kita sendiri orang yang pernah bertransaksi dengan dia masih lagi ingat dan sebagainya, selama mana asalnya apa? Asalnya tadi tu ada hutang. Dan yang ada hutang tu dia akan tetap kekal sampai bila-bila. Itu maksud al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Yang asal itu dia tetap kekal seperti mana seadanya pada asal. Jadi selama mana yang asal tu wujud, maka yang wujud itulah yang kita ambil kira. Sama lah macam dalam konteks paling mudah. Kalau ketika kita nak salat, kita dapat rasa ketika tengah was-was tadi tu, kita fikir balik, aku ada wudu ke tak? Katakanlah sebelum ni tadi ada wudu, jadi di atas dasar kaedah tadi tu, okey, kita ambil kata, terus kita tetapkan ada wudu. Walaupun pada dasar mungkin kita rasa was-was, tapi aku rasa macam tak ada bau. Contoh, kan? Orang pun sebelah orang atas tak ada komen pun tadi. 9 sampai 9 kan tak ada apa-apa. Baik, ambil yang asal, pasal asalnya kata ada. Tu lebih kuat. Samalah antara rakaat 3 dengan 4 tak pasti, 4 belum pasti, tapi 3 dah pasti. Sebab tu kita turun pada 3. Kita tak kata 4 dulu. Jadi di atas dasar tu selama mana agreement tu asalnya ada, jadi kita katakan sekarang yang ada tu kita ambil kira. Dan kalau katakanlah pun sampai pada satu tahap, kalau konteks mal terutamanya, kalau katakanlah kita kata dah bayar, tiba-tiba dia kata tak, kau belum bayar. Kena pula mungkin tidak ada return, kau katakan secara bertulis black and white lah, maksudnya dah bayar bila, ada signature ke apa dan sebagainya. Dia kata tak, kau belum bayar. Tak, aku dah bayar. Pada ketika tu dakwaan dia lebih kuat, sebab asalnya ada. Walaupun kita dah bayar. Amak. Sebab tu tuntutan Quran kata bila hutang tulis. At least paling tidak pun kita katakan masa kita bayar tadi tu ada initial. Okey, kau jadi saksi ke, ambil gambar dengan handphone kamu tak ambil. Katalah ada bukti. Di atas kaedah tu al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Okey, baik. Ni masa zaman kanak-kanak lah, kita ni jahil buku hakam lah kan. Kita kadang ambil jahil cerita lah kan, zaman anak dulu ambil buah orang makan lah, kadang macam orang kita buat yang tak baik lah. Macam tu nak nama jahil. Dia kata jahil tu ada ruang ada kemaafan tau. Dia kata jahil tu ada ruang kemaafan. Maksudnya yang dah lepas tu ada ruang seolah-olahnya benar. Tetapi begitu juga dalam walaupun kita kata jahil, ni zaman-zaman dulu lah. Zaman-zaman orang kata masih lagi-lagi komputer kan. Orang kata cak-kucak lagi. Hitam kau. Baik, jadi balik kepada asas taubat, berhenti, sesal tadi itu, cover balik. Cover balik itu pada mana lah? Maksudnya balik-balik pada Baitul Mal. Ada kemungkinannya kepada, bukan katakan pada fakir. Niatkan balik, ya Allah, yang ni apa yang aku buat dulu ni, aku memang dah tak jumpa orang dan sebagainya. Jadi senang cerita sekarang ni aku cover. Buat baik ni sebenarnya pada ketika ni sebenarnya ruang ni sebenarnya Allah bagi ruang kat kita. Satu ruang yang kita sifatkan untuk perbaiki diri sebenarnya. Cover balik. Sebab tu istilah mudahnya cover balik. Mana-mana yang dah lepas tadi tu, sebab kadang-kadang dalam kita memang pasti pun dalam hidup ni ada sesuatu yang memang kita boleh kenal pasti dengan betul. Maksudnya kita ingat siapa, barang mana, bila, tempat dan sebagainya. Tapi begitu juga ruang-ruang yang kita namakan sebagai kadang-kadang kita boleh jadi lupa. Orang tu nanti mungkin orang kata dah pula pindah dan sebagainya, tak jumpa lagi. Pada ketika ni aslah ni adalah untuk kita cover balik diri kita di atas apa yang kita pernah tinggalkan dulu secara tak langsung. Mungkin dengan sedekah yang mungkin, sama balik silaturahim balik dengan generasi-generasi bawah dia ke dan sebagainya. Terpulang. Boleh sebenarnya, tak ada masalah apa. Sebab ruang akhir dia tetap akan balik kepada satu persoalan untuk kita memenuhi semula pada maqasidus syariah. Tu je. Dia nak balik ke sini, balik sebenarnya persoalan dia. Tentang pelihara nyawa kan, kita ada belajar itu kan, pelihara agama. Lagi kat sini itu saya buat. Nasab 4. Harta. Nyawa. Harta. 3. Akal.
Sebab apa-apa hal tu semua hukum hakam dia mesti balik ke sini. Semua hukum hakam mesti balik ke sini. Jadi kalau kata kalau dari segi istimbat hukum, nak keluarkan hukum daripada hadis ke, daripada Quran ke dan sebagainya, semua yang ijtihad ulama, scholars, yang ustaz-ustaz cakap ke, ustazah bercakap ke dan sebagainya, dia mesti sekarang ni tally tak balik, dia junjung tak balik maqasid syariah. Sebab tu kadang-kadang ada sebahagian pandangan tu nampak keras no ke dan sebagainya, tapi pasal kat sini tak kena. Jadi pandangan tu ada kemungkinan kita boleh question lah, kita boleh persoal. Ustaz, kalau orang berhutang dengan kita berpandangan dengan dia setiap hari, dia tak nak bayar, kan? Okey. Kemudian kita kata aku takkan halalkan. Macam mana Ustaz? Siapa yang tak halalkan? Kita yang orang yang berhutang pada kita tu, kita takkan halalkan dia. Kita yang berhutang dengan dia. Tak, dia yang hutang dengan kita, kita yang bagi dia hutang kan. Lagi berpandangan kita, tapi dia tak nak bayar. Jadi kita kata kita takkan halalkan. Dah tuntut ke tak? Okay? Tak tuntut. Tuntut melalui lawyer. Tuntut melalui lawyer. Tapi orang tak nak bayar, kita tak nak proceed lagi lah. Kita tak nak proceed lagi, kita kata kita tak halal lah habis cerita. Baik. Penangguhan hutang secara prinsip, kalau dia mampu untuk bayar, dia tak bayar, dia zalim, dosa besar. Siapa pun dalam konteks ni, sama pakai lawyer tak lawyer ke apa, pakai alung ke apa ke, itu persoalannya. Persoalannya mampu bayar, tak bayar, dosa besar. Disifatkan dalam hadis Nabi SAW sebagai satu kezaliman. Baik. Bagi penangguhan hutang oleh orang yang kedua, maksudnya dalam kata lain, dia tak mampu. Ada orang kata masyakkah lain, ada masalah lain, ada beban lain. Maka pada ketika itu kita tuntut sangat-sangat, Islam menuntut kepada tuan punya hutang untuk dililah, bagi ruang. Sama ada kita katakan ruang tadi tu betul-betul ruang, dalam kata kita prolongkan tempoh masa tu, ataupun ada kemungkinan kalau sampai pada satu ujung, tak apalah, aku tahu itulah beban dia dan memang rasa ikut logik beban tu yang berpanjangan, aku boleh burn kan, pulang. Jadi maksudnya penangguhan tu sebenarnya tengok pada orang tu. Kalau dia memang kata dia memang boleh bayar, dia tangguh, sengaja tangguh, dia bersusah. Setiap hari tu bersusah. Dan sebagai ulama kata, harta yang dimiliki, yang dibelanjakan ke arah lain, sedangkan perkara tersebut mungkin mubah, benda-benda harus, hidup jalan-jalan, travel ke dan sebagainya, sedangkan yang wajib tak berlaku, perbelanjaan yang lain tu semuanya haram. Haram dalam erti kata bukan harta tu haram, tidak, tapi perbuatannya itu dosa. Perbelanjaan tu berdosa lah. Haram dalam konteks ni bukan harta tu jadi haram, tidak, tapi perbuatannya itu berdosa. Sebab sebab yang wajib ditangguhkan. Ustaz, kalau dia dah setuju bayar langsung ni, tak ada masalah. Kalau ada agreement tu salah. Dia apa-apa tu balik pada persoalan atau persoalan agreement, dia okey, tak masalah. Dia kata buat agreement bayar langsung. Nanti tapi dia masih pergi cuti. So yang pergi cuti tu macam mana? Tapi dia bayar juga asuransi. Tak ada masalah sebab sekarang ni pada asasnya kita yang dah setuju dia untuk buat agreement untuk asuransi. Yang pergi cuti tu okeylah. Okeylah, tak masalah apa-apa lah. Jadi kalau kita rasa dia memang dia mampu untuk ansuran yang lebih tinggi, lebih baik saya balik agreement. Pergi haji macam mana? Sah, tapi dosa. Sah tetap sah. Sah tidak sah bergantung pada syarat dan rukun. Ajak. Sepuluh ni. Ada semester. Ada semester. Ayah. Tak boleh. Soalan dia, kita orang Islam ambil hasil sembahan, ambil makanan ataupun inilah pengorbanan, penyembahan orang kafir pada Tuhan dia. Buah urin ke, kan? Datuk dia tak kasi makan.
dipandang sudut logik, tapi ada kemungkinan juga yang tuan dia tak makan tu pasal dia bagi buah apple plastik. Dia tak nak makan, dia tahu dia kena tipu. Baik, tapi balik pada prinsip asas. Okey, baik. Dia tetap haram. Walaupun logik manusia kata membazir, logik agama kita berkata Tuhan dia tak makan ke apa ke dan sebagainya, tapi pada dasarnya tetap haram. Sebab apa pun yang diberikan tadi itu dah dikira sebagai najis. Haram, syirik. Benda soleh. Kalau kamu masih kecil, Jadi masa dulu sekolah Termasuk dalam soalan ni. Saya tak langsung. saya terus bayar ada pada mama saya betah abang sih pergi bawa saya termasuk dalam Abang tu. Yang dulu tu pan-pan parah. Tomat dia. Sudah. Tadi kalau yang pasal tadi haji kan, apa sah tapi dosa maknanya sama ada diterima atau tidak hajinya lah. Itu hak Tuhan. Dia asas dia apa ibadat pun kita akan katakan dia sah ataupun tidak sah, dia bergantung pada syarat dan rukun. Syarat dan rukun untuk ibadat tu. Promotion. Tak, saya cadangkan ke apa? Letak yang apa yang bukan ni. Dia nak commercial kan. Letak TV tu lalu dengar. Tabung denda. Okey baik. Cadangan ajar tidak denda. Okey baik. Macam ni, senang cerita. Apa soalan tadi? Okey baik. Syarat dan rukun, sah tidak sah satu-satu ibadat bergantung kepada senang cerita ginilah bila sebut ibadat dua persoalan besarlah kalau yang selalu jadi persoalan atas kita. Satu persoalan tentang persoalan kita katakan sah ataupun tidak sah. Sah atau tak salah saya tak langsung mudahlah. Baik, yang keduanya tentang persoalan makbul ataupun kabul pada sisi Allah. Tentang persoalannya terima ataupun tak terima. Baik. Okey. Ni banyak makan limau yang dia ambil tu. yang makan saya bukan Ustaz. Ada tahu. Okey, baik. So senang cerita ginilah Okey, bila sebuah ibadat biasanya yang lazim yang kita jadi persoalan sah ataupun tak sah. Satu. Yang keduanya tentang persoalan kabul ataupun tidak pada sisi Allah. Baik. Sah tidak sah satu-satu ibadat bergantung kepada syarat dan rukun. Syarat dan rukun ibadat. Cukup tak, sempurna tak, kita jaga tak syarat dan rukun dia. Salat, kita ngadap kiblat betul ataupun tak. Tutup aurat ke tidak dalam keadaan sempurna. Kemudian apa lagi, masuk waktu dan sebagainya, bersih daripada najis. Baik, itu semua syarat. Kalau kita boleh fulfill semua requirement tu, kemudian ditambah lagi dengan rukun-rukun tadi tu dibuat dalam keadaan elok, memang tak ada culas mana-mana dan sebagainya, sahlah dia. Begitu juga sebaliknya, kalau katakanlah ada kita katakan pada syarat tadi itu tidak sempurna. Memang dia semayang Allah tengah uji ni hati-hati. Baik, sabar. Senang ceritanya begitu sebaliknya. Kalau syarat-syarat tu tidak dijaga, syarat-syarat tu tak dijaga, memang khusyuk, tutup aurat apa sekali, tapi belum masuk waktu. Belum masuk waktu, tak sah lah. Itu senang cerita dia. Jadi maksudnya syarat sah ataupun tidak sah ibadat bergantung pada syarat dan rukun. Okey, baik. Pakai telekung curi, tak masalah. Sah. Memang sah. Sebab dalam syarat sah dan rukun dia tak ada kata pun pakai telekung sendiri. Dia tak cakap. Jadi maksudnya sekarang ni dalam arti kata lain sekarang ni sah tidak sah bergantung pada syarat dan rukun yang sama ada kita boleh penuhi dia ataupun tidak.
tuas mudah dia lah. Dia nak jadi fasid, dia nak jadi rosak ataupun ketak dan sebagainya, semua bergantung pada syarat dan rukun secara tak langsung lah. Okay, baik. 2, persoalan ibadat itu diterima ataupun tidak, itu hak Allah. Sebab kita pun dah pada dasarnya kita buat tadi itu lillahi ta'ala. Jadi yang kita buat tadi itu Allah nak terima, kita tidak. Betul syarat sah semua jaga, rukun cantik dan sebagainya. Tapi niat contoh ria'an nas, untuk tunjuk-tunjuk pada orang. Jadi pada ketika tu besar kemungkinannya ikut pada pandangan ulama Allah tak terima. Sebab engkau untuk aku, walaupun lafaz niatnya ataupun juga dengan niatnya kerana Allah. Maksudnya sekarang ni ada niat sampingan yang tak betul, tidak, Allah takkan terima. Jadi sama juga macam dalam konteks haji ke dan sebagainya, daripada sudut syarat dan rukun memang dia buat cantik, tak masalah apa, dia sah. Tapi adakah Allah terima, mabrur ke tidak, itu hak Tuhan. Jadi persoalan terima tak terima tu senang ceritanya ini adalah cerita Allah. Ini pada sisi Allah. Yang kita kena buat tentang persoalan ni, persoalan manusia kat sini. Manusia kena ambil kira. Sebab tu cantik Islam, indah Islam, kalau kita tengok tentang persoalan sah ataupun tidak sah, semuanya dalam kemampuan manusia. Dia tak cakap tentang persoalan khusyuk. Khusyuk tu untuk meletakkan satu nilai yang lebih tinggi pada ibadat. Sebab khusyuk susah nak kawal. Dia benda dalam mindset kita kadang-kadang. Walaupun mungkin kita boleh preserve daripada sudut orang kata tempat solat bersih dan sebagainya, tak ada bunyi-bunyian ke apa dan sebagainya. Ya, tapi dalam mind kita ni tak boleh apa-apa. Dalam mind kita tak boleh kawal. Kadang-kadang bila time 1-2 rakaat boleh, masuk rakaat 3 dah tak tahu mana dah. Jadi benda tu tidak dijadikan syarat, tidak dijadikan syarat dalam syarat sah. Tetapi dia dijadikan satu nilai, satu tapak untuk nilai ibadat tu lebih tinggi atau rendah. Itu je. Sama tentang persoalan ikhlas. Ikhlas bukan syarat sah ibadat itu diterima oleh Allah SWT, tak. Tapi sekarang ni nilai ibadat pada sisi Allah tu tinggi atau tak? Kau betul-betul nampak sangat purely untuk aku. Jadi dia kalau katakan bab yang kita katakan macam tadi tu, dia lebih pada persoalan nilai. Nilai tu sama ada tinggi atau rendah. Itu je. Kita tak letak itu, ulama pun tak letak kat situ. Betul lah kita katakan dalam konteks ayat dan sebagainya sarihul mantuq, dalam banyak keadaannya macam Allah kata dalam Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu sarihul mantuq, itu daripada sudut kata literal harfiah ayat, dalil. Tetapi bila tengok pada wajhul istinbat, bila tengok pada istidlal, cara mana untuk keluarkan hukum, ulama bahas balik. Sebab ada ruang-ruang yang manusia susah nak kawal. Persoalan hati, persoalan kasih pada Allah, persoalan kata sungguh-sungguh untuk khusyuk, di luar kemampuan manusia untuk blok 100%. Tapi yang ada pun kata tentang persoalan masuk waktu, beritahu kemampuan manusia. Arah kiblat, kemampuan manusia. Tutup aurat, kemampuan manusia. Cantik Islam, bersih daripada najis, yakin tak yakin dan sebagainya, semua kemampuan manusia. Jadi persoalan syarat dan rukun, dia semuanya dalam kapasiti manusia. Ada pun persoalan terima tak terima atau diterima dalam nilai yang rendah, itu kerja Tuhan. Jangan buat kerja Tuhan, kita buat kerja kita manusia. Jadi kalau katakan dari segi perbahasan dan sebagainya, dia bukan masalah persoalan terima tak terima yang kita kena cerita. Yang kita kena cerita sekarang ni ialah tentang persoalan dalam kapasiti kita, jaga baik-baik dan cuba ikhlas seboleh mungkin, khusyuk seboleh mungkin. Sebab tafsiran tu tentang definisi khusyuk sendiri pun pelbagai, macam-macam. Tanya Ustaz A, Ustaz A akan kata ikhlas macam ni, khusyuk macam ni. Tanya Ustaz B, dia akan kata khusyuk macam ni, ikhlas macam ni. Tak akan ada perhatikan persamaan pada definisi. Tak akan dapat. Dia akan tengok daripada angle-angle seperti mana yang dia faham. Tapi pada hakikatnya yang kita kena buat sekarang ni dalam kapasiti kita manusia, benda fizikal, benda luaran. Tapi percayalah, yakinlah bahawa lazimnya bila yang luaran ni boleh jaga, tempat bersih, tempat sunyi. Kalau katakan orang qiyamul lail malam lagi dengan tenang dan sebagainya, percayalah yang unsur-unsur khusyuk, ikhlas, tak ada orang nampak dan sebagainya, dia akan sampai. Jadi nilai itu akan pergi sendiri ya, tinggi. Jadi sebab tu tuntutan menjaga syarat dan rukun tinggi.
Sebab tu kita kata kalau kata even pergi haji pun dalam keadaan rezekinya yang halal, luaran, kita boleh jauh. Kita memang tahu ni duit mana yang aku letak dalam akaun tabung haji. Kita tahu. Sebab tu kemampuan manusia. Jadi kata lain sekali, lazim dengan jaga benda ni, lazimnya membawa kepada khusyuk dan ikhlas, sungguh-sungguh dan sebagainya, insyaAllah. Tapi bila orang kata kat sini pun dah culas, biasa kat sini pun biasa nilai down, dengan jatuh. Yang kita kena buat jaga yang luaran. Jadi secara tak langsungnya tentang persoalan taubat pada Allah SWT, saya nak secara tak langsung saya nak simpulkan. Kalau dalam radio tadi tu dia kata dia tak cukup dengan istighfar. Baik, apakah maksud istighfar? Taubat. Apakah maksud istighfar? Mohon ampun. Maksudnya apa? Kalau dengan cakap sungguh-sungguh, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, sesal sungguh-sungguh, plus cover lagi, hakikatnya taubat itu adalah istighfar. Istighfar itu adalah taubat. Sebab cuma masalahnya fahaman kita ni ialah bila nak taubat kena istighfar. Yang kita faham betul, satu sudut dah betul lah konsep tu. Nak taubat kena istighfar. Sebab maksud istighfar ialah mohon ampun. Tapi masalahnya yang kita faham ialah kena istighfar aja. Istighfar tu adalah kita mengatakan satu-satunya istighfar, belum masuk pada taubat. Salah, tak betul. Istighfar itu hakikatnya adalah mohon ampun dengan Allah untuk taubat. Sebab taubat adalah satu sandaran, masdar, kata terbitan daripada yang namanya tabah. Dia dah berhenti dan dia buat baik. Jadi dalam arti kata lain, hakikatnya ini adalah taubat. Sebenarnya kita minta taubat, kita istighfar, kita cover tu sebenarnya taubat lah tu. Ini taubat lah ni. Usul taubat tu dah berlaku. Ini kata terbitan, ini dia mengatakan kata nama. Taubatun. Kan dia masdar, kata terbitan. Hasil daripada semua yang namanya verbs ni, kita berhenti, kita sesat, kita cover, maka datanglah ceritanya satu kata nama taubat. Itulah hakikatnya. Jadi apa pun yang kita buat setelah kata kita boleh buat dengan semua memenuhi semua syarat-syarat ni, hakikatnya taubat. Cuma jalan tadi tu, apakah bentuk untuk kita buat? Ada orang kata istighfar 100 kali seperti mana Nabi SAW pernah buat dalam harian dia, ataupun minimum 70 kali. Itu antara bentuk cara solat sunat taubat. Itu bentuk. Kita faham kat situ lah. Tapi bila kata taubat tu hakikatnya adalah setelah settle tu, itulah cerita taubat. Sebab dia kata terbitan taubat. Balik pada asas balik. Balik pada asas tu apa sebenarnya dia punya foundation dia. Jadi kalau katakan kat situ dah ada, lazimnya dengan taubat ni tadi ni akan membawa kepada inabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dalam banyak keadaannya akan sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terima kita balik. Taubat tu satu konteks, satu konsep yang mana sememangnya bagi manusia ruang-ruang untuk dia cover balik yang dulu. Mana-mana yang dah terlepas, mana-mana yang kata dah tertelan, terbarah tu, cover balik. Itu dia tak langsung. Mudah-mudahan lah. Tapi sebenarnya Allah tu Maha Pengampun. Kita tahu kan ada sifat Allah tu kan At-Tawwab. Page 3 bawah, kolom 4 sebelah bawah tu. Allah itu Maha menerima taubat, Maha mengampunkan, Maha penerima taubat. Penerima taubat Allah itu. Jangan lupa asma Allah, sifat Allah semua mesti atas dasar bila kita define dia, takrifkan dia atas dasar isim fa'il. Kalau masih ingat lagi, semua tadi tu bila kita maknakan, berikan penamaan, berikan pengertian pada sifat Allah, dia mesti atas dasar isim fa'il, yakni Allah itu sebagai maksudnya pelakulah sebagai, bukannya sebagai yang kata sebagai resipien. As-sabur contoh yang selama ni dalam banyak sini ada tak? Yang maha sabar. Tak kena ke?
Kan? Tu yang ujung sekali, muka surat akhir sekali, last kata as-sabur. Tak kena lah. Sebab yang maha sabar tu maksudnya Allah yang kena. Kalau kita cakap tadi, tak halalkan itu dosa. Dan halal. Satu sudut dipandang sudut prinsip hak, sebenarnya tak salah, tetapi tak cantik. Tak cantik maksudnya sekarang ni ialah kaum sangat. Dia gini bila cakap persoalan hak dalam Islam, hak ke dan sebagainya, bila kita tak dapat hak yang sepatutnya kita tak dapat, kita kata aku marah, memang aku tak suka, aku haramkan dan sebagainya. Ada ruang sebab dia kata atas dasar apa yang sepatutnya didapat, dia tak dapat. Tetapi begitu juga kalau katakanlah quote unquote lah, boleh tasamuh, boleh tolerate sikit, bagi ruang lagi, itu adalah lebih baik sebab termasuk dalam ihsan. Itu lebih baik lah. Tapi kalau katakan sememangnya dah sampai orang tu hidup dia pun dah suffer, dah sengsara dan sebagainya, memang jiwa manusia memang kita miskin. Bila orang ambil hak kita, kita dah tak boleh buat apa-apa. Itu adalah hakikat bahawa kita kena terima, kita miskin. Yalah, terkadang ayat situ lah. Okey. Kalau boleh tak betulkan sebentar lagi sebelum sampai macam tak kata tadi tadi tak sebab Minggu depan. InsyaAllah. Okey, tapi minggu depan mungkin dah boleh start kot Setuju Ha? Selasa yang tak ada. Selasa yang cuti kan?